terkena dalam hidup kita ini, salah satunya ialah penyakit sombong. Penyakit sombong ni merupakan satu penyakit yang Islam ajar supaya kita berusaha untuk membebaskan diri kita daripada penyakit ini. Kerana penyakit sombong ni menghancurkan amalan dalam hidup yang kita lakukan. Bila kita ada perasaan sombong, maka kosonglah amalan kita, ataupun hancur leburlah amalan kita, rugi kita. Kita buat amalan-amalan, elok kita buat banyak amalan, tapi datang saja sombong, menghancurkan amalan itu. Yang lebih bahaya lagi, bila kita dekat nak mati, kita ada penyakit ini. Kita dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba ada lagi penyakit sebegini. Anda pernah sebut pada jemaah sekalian kan, kita ni sebelum kita mati ni, paling-paling tidak 3 benda ni kena selamat pada diri kita. 3 perkara yang kita kena selamat. Yang pertama, selamatnya keyakinan. Maksudnya akidah kita ni akidah yang sahih, akidah yang benar-benar dengan keadaan Islam. Yang ni yang kita kena ada pada diri kita ni. Selamat pada kita, keyakinan kita. Suatu kita diajar supaya tiap-tiap hari mulut kita ni sebut radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ataupun kalau kita tak boleh sebut yang ni pun, sebutlah pada kita ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap-tiap hari ni mulut kita ni sebut demikian. Nak suruh kita ni jangan berpaling daripada Islam. Takut-takut kita ni terpaling. Dalam hidup kita ni ada ramai di kalangan kita tak berapa nak yakin dengan Islam. Kita ni banyak benda yang menghilangkan keyakinan pada Islam. Salah satunya ialah kitanya bila kita terlibat dalam ekonomi. Ramai orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Orang kita tak yakin dengan hiburan Islam. Dia lebih yakin dengan hiburan selain daripada hiburan Islam. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Orang kita lebih yakin dengan pendidikan selain daripada Islam. Yang ni dipanggil hilang keyakinan pada Islam. Orang kita tak yakin dengan politik Islam. Orang kita lebih yakin dengan politik selain daripada Islam. Yang ni yang menyebabkan kita jadi rosak dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, kita kena jaga yang disebut dengan ibadah. Jaga ibadah kita. Semakin dekat masa kita dengan menghadap, semakin kena jaga ibadah. Jangan kita ni tak terjaga ibadah kita. Orang kita bila dia sakit, ramai mana di kalangan kita bila dia sakit, dia tak semayang. Bila dia sakit, dia buka aurat. Bila dia dalam hidup dia kena ujian sedikit, dia meninggalkan ibadah. Ibadah kita ni, ramai di kalangan kita ni tak terbuat ibadah. Ibadah dalam hidup kita. Kita tak payah banyak pun. Ibadah puasa sunat 6 misal contohnya. Ramai mana di kalangan kita kena ujian open house dia panggil. Kena ujian rumah terbuka, tak puasa dah kitanya. Kebetulan pula rumah terbuka pula siang hari, lagi kita payah nak puasa. Kitanya yang menyebabkan padahal 6 hari je dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal ini, dalam 6 hari itu pun tak terbuat kita. Ini contohlah, contoh yang mudah untuk kita nak faham pada diri kita. Padahal kita kata apa salah sangatlah 6 hari ini, patut-patutnya kita boleh pilih daripada 30 hari. Tapi kita nak jaga yang ni pun tak buat dah kita. Ramai mana orang kita kata, saya tak boleh nak mula Ustaz. Mula pun tak sempat. Ada di kalangan kitanya, dia jawab, dia kata saya sempat 2 hari je. Saya sempat 4 hari saja. Ini pun ada juga demikian. Maknanya gambaran bagaimana kitanya, bagaimana diuji dengan ibadah. Yang ketiga yang kita kena jaga dipanggil akhlak. Akhlak ni kena jaga 2. Akhlak ni kena jaga yang zahir dan akhlak yang batin. Akhlak yang zahir pun kena jaga, akhlak yang batin pun kena jaga. Akhlak yang zahir ni apa dia? Jangan ambil barang orang. Mulut kita ni jangan suka mencarut. Mulut kita ni jangan biarkan pada kita keluar kataan-kataan caci maki dalam hidup kita. Jangan suka sumpah seranah. Jangan biarkan. Ni yang zahir. Yang batin yang kita kena jaga ni sombong. Sombong ni pun ada juga dalam hidup kita. Semakin tua semakin sombong dipanggil. Semakin kita berusia semakin kita belagak, ataupun kita rasa ada perasaan yang kita nak membesar diri.
Sombong ni ada 3 ulama-ulama sebutnya. Berdasar pada apa yang kita belajar ni. Sombong ni sombong kepada Allah. Orang kita ni dia sombong belagak pada Allah. Ni sombong juga yang pertama. Yang kedua, sombong kepada Nabi dan juga Rasul-Rasul dan para alim ulama. Yang ni yang kita maksudkan dalam perbincangan kita. Salah satunya yang kita kena jaga sangat akhlak. Akhlak kita ni kena jaga. Jangan ada hasad. Jangan ada pada diri kita ujub pada diri kita. Biar kita ni semakin buang penyakit ini. Penyakit yang biasa melekat dalam tubuh badan seorang. Ujub kita biasa berlaku. Kemudian kita hasad biasa ada dalam diri kita. Apa lagi yang ni? Yang disebut ni sombong. Sombong ni kita ada. Sombong. Katak puru tu pun boleh sombong dipanggil. Kita bayangkan kalau katak puru pun boleh sombong, takkanlah manusia tak boleh jadi sombong. Kita boleh bayangkan bagaimana kita ni senang kena penyakit ni. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, kita pun sama juga. Jadi oleh demikian kita tolong belajar untuk nak buang. Alhamdulillah Allah selamatkan kita, sempat kita belajar. Belum kita meninggal dunia ni, kita sampai bab ini. Kalau kita bayang kalau Allah tak sayang pada kita kan, jadi macam orang lain tak datang dah dengar kuliah. Orang lain yang Allah tak sayang pada dia, tak terbuka hati nak belajar. Kita ni alhamdulillah Allah sayang pada kita, datang juga. Tak pernah lagi kita mendengar tajuk sebegini. Dalam hidup kita ni yang kita dengar. Ni pun sekali je dengar. Sekali kita dengar. Dengar ni harap-harapnya bila kita dengar ni, kita akan cuba untuk mengubah diri kita, membuang penyakit-penyakit yang sering bersarang dalam tubuh badan kita ini.